Kita mula. Okay, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kelas pada malam ni, alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada semua yang sudi menderma untuk sesi kelas malam-malam ni. Dan kutipan derma saya tak pastilah berapa kutipan, kalau tim boleh share berapa kutipan. So saya ulang sekali lagi lah, yang mana kita nak buat kutipan untuk nak repair kereta Alphard. Kereta Alphard yang mana kereta tu akan dijadikan sebagai van jenazah. Dan insyaAllah lah, kita every month pun kita akan support lah van tu. Maknanya dari segi maintenance dia ke apa semua, kita akan tolong lah. So van jenazah tu pula akan diuruskan oleh tim pengurusan jenazah, yang mana tim ni dia ada di beberapa negeri lah, dan dia pun beri pengurusan van jenazah secara percuma kepada orang-orang yang memerlukan lah. So kita pun cuba membantulah sedikit apa yang kita boleh bantu, dan moga-moga menjadi bekalan untuk kita lah. Sedikit sebanyak kita nak buat kerja untuk jenazah, van jenazah apa semua ni pun kita pun tak mampu. So untuk nak dapat kata ganjaran yang sama, kita buat dengan perkara macam ni, insya-Allah lah kita akan dapat ganjaran yang sama, Allah berikan. Okey, dan kutipan yang kita memerlukan adalah sebanyak 10,500. 10,500. So that's why lah kita buat kelas untuk nak jayakan kutipan ni lah. Once kutipan ni jadi, kita pun akan bayar pada bengkel pakai tukar enjin apa semua, dan kita akan serahkanlah kereta Alphard ni, wakafkan kepada diorang lah. Nanti tim admin akan share lah apa punya progress, dan kita akan bagi gambar semua. Okey, untuk kelas pada malam ni, dan tadi pun dimaklumkan juga dekat channel bahawasanya bermula pada hari ini dan seterusnya, kelas yang hari ini dan seterusnya, kita buat gap sehari, gap sehari. So hari ni hari Selasa, so hari Khamis nanti ada lagi next class. So bermula kelas hari ini dan seterusnya adalah kelas yang agak penting lah, critical. Pentingnya apa? Penting untuk siapa-siapa yang nak faham lah macam mana cara easy trade kita baca chart, macam mana kita boleh nak buat prediction, chart tu nak ke mana, nak pergi ke mana. Dan insya-Allah kita cuba nak sampaikan orang kata ajaran ni dengan semudah yang mungkin dan sepaham yang mungkin, insya-Allah. Sebabnya cara tim Easy Trade kita dapat benda ni pun, kita faham pun, kita dapat faham dengan cara yang mudah. So kita pun tak naklah kata susah-susahkan. Nanti dah sekali tak tahu nak trade macam mana. Belajarnya banyak, dah sekali trade pun jadi risau kan. Banyak belajar, sedih takut. So aim kita adalah kita nak buat duit dengan melalui itu saham. So tidak kata cara easy trade ini adalah satu-satu cara yang terbaik lah, cara yang super lah, tidak. So
ilmu-ilmu lain semuanya betul. Ilmu-ilmu lain semuanya berguna. Cumanya easy trade ni kita nak sampaikan cara easy trade. So mana-mana yang cuba belajar dan rasa macam okey, kena dengan jiwa lah, kena dengan kita nak sampaikan cara easy trade yang mana siapa-siapa yang cuba nak belajar dan mana-mana yang siapa yang belajar lah sekali dia rasa macam mudah lah, kena dengan jiwa lah apa semua, okey, dia pun boleh adapt lah, boleh pakai lah, boleh guna pakai. Dan tidak kata tak boleh nak pakai ilmu-ilmu lain lah. So dalam trading ni banyak sangat ilmu-ilmu di luar sana, banyak sangat ilmu-ilmu yang berguna. Cumanya kita nak cari mana yang the best untuk kita, untuk kena dengan jiwa kita. So saya tak kata yang easy trade ni akan kena dengan semua orang. Cumanya kita cuba sampaikan mana-mana yang rasa kena, dia boleh ambil. Okay. Dan satu pesanan lah saya nak sampaikan kepada semua, mana-mana ilmu yang kita belajar, tak kisahlah ilmu apa, kalau kita dah rasa selesa, kita pun dah konsisten, dah boleh buat duit dengan cara tu, tolong stick pada tu. So kita kalau boleh tak payah nak tambah-tambah yang lain. Contohlah sebabnya kalau tak dia akan jadi bercelaru sikit. Bercelaru, kita pun jadi macam fikir, yang ni kata macam ni, ni baca macam ni, Hindi macam ni. So kita jadi pening. Last sekali pening, macam pengalaman Min dululah. Dulu sampai orang kata dekat trading view tu, ada sampai berbelas lah indikator. Berbelas indikator. So last sekali kita pening. Indikator ni tunjuk macam ni, yang ni tunjuk macam ni. So bila yang aku nak buat decision? So kalau mana-mana yang dah rasa dah selesa, so stick on that. Dan dah boleh buat consistent profit, stick on that. So tak pun nak tukar-tukar style. Sebabnya kita punya aim adalah untuk nak buat duit. Itu je. Okay. Kelas hari ni berkenaan dengan market structure. So satu lagi saya nak maklumkan lah, maaf lah tadi ada bagi tahu berkenaan dengan akan diajar pada malam ni berkenaan dengan market structure. Kutipan hari ini berjumlah 537. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. 27 orang penderma. Okey, akan diajar berkenaan market structure plus trend line. So nak mohon maaf sikit, malam ni trend line kita tak ajar, kita tak sentuh trend line. So trend line di kelas lain. Trend line kelas next class, which is kelas dekat support and structure. Support and resistance, yang 3 jenis. Kat situ kita sentuh pasal trend line. Sebab takut nanti tak cukup sentuh lah kalau kita gabung-gabungkan banyak. So malam ni kita nak sentuh berkenaan dengan market structure sahaja. Okey, untuk kelas market structure pada malam ni, market structure kalau kita orang kata nak cuba fahami berkenaan dengan macam mana penerangan market structure. So market, pasaran. Structure, struktur pasaran. Struktur pasaran. So dekat pasaran ni dia based on supply and demand. Ada orang beli, ada orang jual. Ada orang beli sebanyak ni, ada orang jual sebanyak ni. So dia jadi satu dinamik punya pasaran. Dan aktiviti penjualan dan pembelian, supply demand tu akan diterjemahkan kepada chart. So dekat chart candlestick yang kita guna pakai ni, ini yang dia ajar kelas-kelas sebelum ni lah, kelas pasal chart. So dengan adanya chart tu memudahkan kita untuk mengetahui pergerakan pasaran. So apa yang dah terjadi pada semalam, apa dah terjadi pada 2 hari lepas, minggu lepas, dengan terbentuknya candle-candle tu. Candle ni terbentuk kecil lah, besar lah, kaki lah, apa semua. Semua ada cerita masing-masing. Okay. So bila satu-satu candle yang terbentuk, sebagai contoh kita ambil time frame sehari. Kalau kita ambil time frame sehari, so kalau candle tu terbentuk sehari, lepas tu hari kedua terbentuk lagi, dan seterusnya akan mewujudkanlah satu struktur dekat chart tu, struktur untuk pasaran, untuk kaunter tersebutlah. Itu yang dimaksudkan struktur. So kita pun
nak cuba memahami macam mana pergerakan satu kaunter ni, kita pun cuba nak faham struktur dia. Satu-satu orang kata, yalah anda kata kalau kita duduk dalam satu grup, ada 100 orang. Dalam 100 orang tu semua kita kenal semua orang tu. Semua orang tu ada duit berapa, dan dia nak beli apa dia. Contohnya sebagai contoh 100 orang ni nak membeli satu kaunter A. Satu kaunter A berjumlah sekian-sekian. Dan 100 orang ni semua kita tahu dia ni nak beli 100 unit, yang ni nak beli 1000 unit, ni nak beli sekian-sekian. Semua kita tahu. So bila kita tahu macam tu, sebagai contoh kita pun nampak majoritinya nak membeli. Majoriti nak membeli dan kita dah tahu unitnya berapa banyak dan definitely lah kita boleh predict bahawasanya kaunter yang nak dia beli tu akan naik. Kan disebabkan kita tahu ramai nak beli ni, so naik nanti kaunter ni. So disebabkan sekarang ni kita tak tahu out there berapa ramai orang, berapa banyak yang nak beli, kita tak tahu. So apa yang kita boleh tahu adalah kita tengok chart. Sebabnya setiap aktiviti orang luar dekat sana, tak kisahlah dia insider ke, dia operator ke, dia jerung ke apa ke, semua akan terhasil dekat chart. Dia tak boleh lari daripada chart. So that's why lah team EasyFit pun banyak bagi tahu yang mana kita tak hirau berkenaan news, kita tak hirau berkenaan dengan apa-apalah pengumuman ke apa semua, tak. Kita hanya hirau apa yang ditunjukkan di chart. Sebab apa? Sebab news lambat. Tu je lah, news lambat. Yalah, sebagai contoh kita fikir logik lah kan. Salah satu news nak dia buat ni, sebagai contoh kita ni owner company. Kita pun nak buat satu news. So kita pun mestilah kita panggil wartawan. Kita panggil lah auditor, editor ke apa semua kan. So bila panggil, lepas tu kita nak menceritakan satu benda. So editor tu nak dengar kita punya content, lepas tu dia nak edit, lepas tu dia nak setting tu setting sini. So makan masa beberapa hari dah. Makan masa beberapa hari yang mana untuk menyampaikan berita yang kita nak sampaikan. Mungkin makan masa seminggu sampailah berita tu keluar. Tapi bagi siapa yang out there, dia fikir berita tu panas-panas lagi lah. Padahal berita tu dah lambat dah lah. So that's why lah bila kita tengok, bila keluar je news, kita tengok, kenapa jatuh pula kan news yang cantik dah apa semua. So bermaksud benda tu dah lama dah berlaku lah. News tu hanya mengiyakan sahaja, menceritakan balik sahaja. So that's why kita stick pada chart semata-mata. So kalau chart tu kata beli, belilah. Kalau chart tu kata jual, jual. Walaupun di luar sana mengatakan sebaliknya. Kecuali kita memang kenal owner company tu dan dia memang bagi tahu direct apa nak dibuat. Dan dia bagi tahu tu lah memang real time. Itu lain cerita lah. Yang tu memang totally insider betul-betul. Tapi masalahnya ramai orang kata insider. Kita pun tak tahu kesahihan betul ke tak insider tu. That's why saya kata, kecuali CEO tu sendiri bagi tahu kita, next aku nak buat projek sekian-sekian apa semua. Sekarang ni memanglah orang tak tahu lagi, tapi aku nak buat ni, aku punya plan sekian-sekian. Ni 5 tahun, ni setahun, ni tahun depan. Itu lain cerita. Tapi kalau kita tak ada, tak payahlah kot. Sebab takut nanti terciduk lah. Kan? Kita tak tahu tu, orang yang kata sedemikian tu, apa dia punya niat. Mungkin dia tu pun part of operator, dia nak naikkan harga, dia nak suruh satu hype berlaku dan menyebabkan orang ramai beli, dan dia boleh exit dia punya position, kita tak tahu. So macam-macam orang di luar sana. So that's why lah pentingnya kita baca chart semata-mata. Okay, so bila dekat chart kita boleh nampak dia punya struktur. Okay, struktur market structure ni pula. Okay, jangan risau, mana-mana yang buat pembayaran derma apa semua, setiap kelas memang kita akan hantar rakaman lah kepada siapa yang menderma. Market structure yang kita hari ni kita nak belajar malam ni sangat simple. Market structure ada 3. Struktur market ni ada 3 sahajalah. Setakat yang saya tahu ada 3 je. Uptrend, downtrend, sideway. 3 ni je. So yang warna hijau seperti dalam gambar ni adalah uptrend. Warna merah tu adalah downtrend. Sideway tu yang hitam bawah tu. So kita boleh nampak dia punya bentuk. Kalau uptrend tu dia nampak zigzag ke atas. Downtrend tu dia nampak zigzag ke bawah.
Kalau sideways tu dia zigzag straight je. So inilah 3 struktur yang dalam pasaran, setiap kaunter. Bagilah kaunter mana-mana pun 3 struktur ni je yang akan dibuat. Okay. So kita pula dalam kita punya trading saham dekat bursa ni, kita hanya nak trade pasaran dan kaunter yang buat uptrend saja. Kita nak trade yang tu je. Uptrend saja. Satu. Nombor 2 adalah yang downtrend nak pergi ke uptrend. Itulah SOP nombor 1 easy trade. SOP nombor 1 easy trade adalah kaunter mesti uptrend atau kaunter yang downtrend nak pergi ke uptrend. Ataupun juga kaunter sideways nak pergi ke uptrend. Maknanya akhir kata kita nak semuanya uptrend. So kalau kita kata okay, trade chart yang memang uptrend saja, yes, itu the most selamat lah. Selamat yang mana kita hanya mencari suitable entry sahaja. Tapi kalau kita nak high return sikit dengan a bit low punya risk, kita boleh cari counter yang downtrend nak pergi ke uptrend ataupun counter sideways nak ke uptrend. Ini yang berlaku pada setiap hari yang kita pun dah ada duk share gambar-gambar chart, gambar-gambar counter yang mana setiap, kalau siapa boleh perasan, setiap kita share tu semua pattern ni tak sama. So ada pattern yang memang dia betul-betul uptrend. Ada pattern yang dia daripada downtrend dan dia baru break sikit, tak sama. Tapi semuanya ke arah yang sama, which is kita nak uptrend sahaja. Okay, so bagaimana structure ni boleh terhasil? Okay, kita tengok warna hijau ni. Warna hijau, dia daripada bawah, dia naik ke atas, bermaksud ramailah membeli kan. Ada orang beli, naik ke atas sampai ke HH tu. Boleh fokus ke gambar warna hijau yang saya cakap ni. Dia akan sampai kepada HH dan dia turun balik kepada HL. So kenapa dia turun? Jelah orang yang dah membeli, yang membeli kat bawah tu, tiba-tiba naik, yang mana ada pembelian silih berganti. Pembeli nombor 1 beli dulu, pembeli nombor 2 beli kemudian, pembeli nombor 3 beli kemudian, dan seterusnya. Sampailah ke aras yang tinggi. So what happen kepada pembeli-pembeli awal nombor 1, 2, 3? So adalah yang nak take profit ke, ada yang nak exit ke. So berlakulah satu correction. That's why dia pergi balik kepada HL. Tapi correction tu yang disebut sebagai correction yang sihat. Healthy punya correction, healthy punya pullback. Kenapa healthy? Contoh, yang membeli tadi ada 20 orang, tapi bila dah sampai satu tahap yang tinggi, 5 orang keluar ambil profit apa semua. Ini dipanggil sihat. So bila satu pattern yang dibuat naik kepada HH dan turun kepada HL, turun sikit, lepas tu naik balik kepada HH, itu menandakan sihatlah. Sihat. Dan seterusnya lah, dia naik ke atas balik sebab ada lagi ramai yang membeli. Lepas tu ada orang jual sikit, turun sikit. Lepas tu dia naik balik. Ini yang dimaksudkan saham bergerak dalam keadaan zigzag. Kita jangan expect saham ni kita nak roket je, sup naik. Seperti yang bukan tak ada yang buat, ada. Seperti yang dia buat oleh MMAG, seperti apa yang dia buat oleh Inix sebelum ni, seperti apa yang dia buat oleh banyaklah. That's why lah counter-counter yang buat pergerakan yang sedemikian, ramai orang kata, oh ini counter pump and dump, ini counter goreng. Yalah, kenapa pump and dump? Dia ada 2 sahaja struktur dia. Struktur dia hanya 2 saja, pump and dump. Dia pump sampai satu KPI dia dump, habis. Dan dia tidur. Lepas tu dia pump lagi, dia dump. So tak tahulah, bagi saya kita boleh nak trade counter macam tu, tapi kena pandai, kena bersama-sama dengan diorang pada peringkat awal. Tim Min pun banyaklah yang dapat orang kata return daripada counter-counter sedemikian lah. Semuanya bila dia dah naik tak payah nak hira lah. So itulah counter yang tidak sihat. So kalau counter yang sihat ni memang dia akan buat zigzag. So bila mana disebut counter saham yang sihat akan buat zigzag, bermaksud dia akan bermain dengan waktu. Dia akan bermain dengan masa.
So dalam saham ni memang memerlukan masa. Kita tak boleh tak sabar, kita tak boleh rasa macam nak cepat, masuk hari ni esok nak naik. Tak boleh. Saham tak macam tu. Memang ada yang orang kata terjadi. Kita masuk hari ni, boom, esok naik. Alhamdulillah. Nak macam mana? Kena dengan orang kata rezeki kita. Cumanya kebiasaan, kebiasaan saham, no. It's about timing. It's about orang kata kita kena sabar menunggu, tahan. Sebabnya dia akan bergerak zigzag. Dia akan naik sikit, dia akan turun sikit, dia naik balik. Tapi bila kita tengok dalam jangka masa yang panjang, mungkin 2-3 minggu ataupun mungkin sebulan, dia dah buat satu kenaikan yang agak tinggi. Walaupun on the way kenaikan dia tu banyak zigzagnya. Sebagai contoh lah saya tunjuk. Okey, sebagai contoh ni counter ni. Okey, nampak Nampak ke? Saya tunjuk chart ni. Nampak ke? Nampak komen nampak Alhamdulillah dah dapat dah. Okey, dah boleh dengar dah. Okey, alhamdulillah. Good. Nak ajak. Saya nak tengok, saya tunjuk chart ni. Nampak Okey, nampak. Okey, sebagai contoh counter CGB. CGB ni kalau kita boleh nampak, okey, saya hide dulu yang semua lah. Okey. Kita boleh nampak dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, naik, turun. So, kita pun, kalau kita ni expect, kita masuk sini, kita bajet nak naik. Esok dia turun, kita dah cuak. Kita pun mulalah kita exit. Kita cut loss lah apa semua. Dia naik balik. Kita masuk sini balik. Kita masuk sini. Lepas dia turun balik. Kita cut loss lagi. Lepas dia naik lagi. So, apa yang kita buat ni? Last kali, apa kita punya trading? Last kali duit habis macam tu lah. Kat sini ada 10,000, cut loss 1,000. Lepas tu, naik balik lah. Masuk balik. Turun lah. Aduh, tak jadi. Cut loss lagi. Hilang 1,000. Lepas tu, naik. Tahu, sabar lu kot. Takut dia turun lagi. Naik lagi. Dah naik ni. Masuk balik. Jatuh balik. Cut loss lagi. Allahu Akbar. 10,000 habis gitu je. Habis gitu dengan pasaran. So kita boleh nampak dia punya zigzag, kita boleh nampak dia punya pergerakan tu. Okey. Ini adalah time frame sehari. Kita boleh nampak sebelum ni pun. Ini lagi lah nampak tak apa nak cantik semua kan. Okey. Bila kita tengok time frame weekly, kita nampak pergerakan dia tu nampak macam agak cantik sikit, agak smooth. Yang mana macam nampak naik je lah kan. Kalau daily tadi kita nampak macam ada zigzag sikit. Tapi kalau weekly kita nampak okey, cantik. So that's why lah dalam saham kita kena bermain dengan masa, dan that's why lah dalam easy trade kita tak suggest untuk main short term. Kita suggest untuk swing sampailah dia patah. Sebabnya kita nak dapatkan return yang besar dan kita nak mengurangkan risiko kita. So bayangkanlah kalau yang counter ni kan, dia daripada Januari dia buat naik dah dapat 500%. Ini adalah counter yang daripada sideways ke uptrend. Sideways ke uptrend. Okey, kita tengok dia punya struktur kalau monthly turun, downtrend, sideways, uptrend. So inilah kata kita nak tangkap ni. Kita nak tangkap, dia nak buat peralihan trend. Nak buat peralihan trend dan kita pun masuk dan kita pun sabar je lah dengan dia. Cuba tengok chart monthly dia ni. Bila tunjuk chart monthly, kita rasa macam cantik lah, okey lah ni. Buat apa nak? Risaunya okey lah, dia naik. Yes, sebab kita nampak satu candle ni adalah sebulan. Ini adalah monthly. Tapi bila saya buka daily tadi, mulalah banyak cerita dia tu. Naik turun. So macam mana kita punya emosi nak mengawal bila dia buat kenaikan naik turun. That's why lah kita cakap, kita swing sampai dia patah, kita berendam dalam hijau. Selagi dia tak patah trend, selagi itulah kita sabar dengan dia.
Sampai berapa? Sampai tak tahulah dia nak buat macam mana. Ni macam CGB ni saya tak tahu ni. Ke mana dia nak pergi ni? Okey, memanglah kita boleh predict lah sikit-sikit ke mana dia nak pergi. Kita tengok, okey ni tertinggi dia sebelum ni, mungkin nak pergi ke sini. Lepas tu kalau dia dah break ni, tak tahulah dia nak pergi ke mana. Dah ini yang paling tertinggi dia. Tertinggi dia adalah 2.8. Sekarang ni 2.6. Dekat dah tu. So, dia dah pergi all time high, tak tahu. Tak tahu dia nak pergi ke mana. So, bayangkan yang kita masuk daripada Januari hari itu, aman je lah. Aman je lah kita hold kan. Sampailah dia patah trend. Okey. Itu adalah structure uptrend. Okey, dan structure uptrend, structure downtrend seperti dalam gambar tu dan sideways. Okey. Simple saja yang tu. So, basically, structure ni, ini bentuk structure uptrend, ini adalah bentuk dia. Satu complete punya structure. Structure asas lah. So kalau downtrend, boleh terbalikkan phone tu. Terbalikkan phone tu jadi downtrend lah. Okay. Sebaliknya yang ni, dia akan jadi downtrend. Maknanya 1, pergi ke 2, pergi ke 3, pergi ke 4 ke atas tu. Okay. Bila dia buat 1, 2, 3, 4 ni, complete lah satu, bila orang kata satu wave uptrend yang complete. 1, 2, 3, 4. Okay. Setakat ni faham ke? Ini structure ni kena faham bentuk dia. Simple macam ni ya. Z macam tu Z. Z macam tu dan kita akan tengok dekat chart nanti. So macam mana. Okay. So dekat nombor 2 tu ada digariskan dot. Line dot. Itu adalah line, orang kata satu line resistance structure. Yang mana inilah orang nak target bila price tu break je line tu, okey kita pun beli buy on breakout. Tapi yalah kita sebabnya kenapa dia beli bila dah break line tu? Sebab bila dah break line tu barulah satu bentuk wave yang lengkap sudah dihasilkan. Sebab kalau dia just buat 1, 2 dan 3, itu bukan satu struktur uptrend lagi. Tak lengkap. Yang lengkapnya adalah bila harga tu dah melepasi line 2. Bila dah melepasi line 2, barulah uptrend. Barulah nampak firm uptrend. Okey. Faham ke setakat ni? Faham ke? Sebenarnya chart kena monitor dari monthly, weekly. Okey. Masal monitor chart apa semua, ya. Okey. Market time frame ni, kalau makin lama time frame, makin tepat. Makin orang kata kita nampak jelas gambaran dia, makin kita boleh tahu macam mana pergerakan ini nak pergi ke mana. Kalau time frame tu makin kecil, makin rendah, ketepatan dia tu tak berapa agak nak tepat, tapi dia cepat. Kena faham itu. Dia cepat. Maknanya kalau kita kata, okey, dia akan naik ni. Naik macam mana? Naiklah, esok dia naik ni. Maknanya cepat, dia nak naik esok. Tapi adakah dia akan meneruskan kenaikan sampai dalam jangka masa yang lama? Tak boleh. Kita tak nak kata gitu. Sebab apa? Sebab panduan kita hanya kepada time frame kecil. Sebagai contoh, time frame kita 30 minit. Time frame kita adalah sejam. Time frame kita adalah 4 jam. Time frame kita even one day. One day adalah untuk kita nak buat prediction, mungkin dalam beberapa hari akan berlaku kenaikan. That's why lah kita kena rujuk time frame weekly macam mana? Time frame weekly pun menunjukkan bahawasanya dia nak buat satu kenaikan. So bila kita tengok time frame weekly pun nampak strong nak menunjukkan satu kenaikan. Nak menunjukkan satu kenaikan dekat time frame weekly, barulah kita boleh kata, oh jauh lagi nak pergi ni. Mungkin seminggu 2 akan berlaku kenaikan. Dah, cantik dah. Bila tengok pula monthly, ya Allah, monthly pun cantik juga. Monthly pun nampak nak naik. So barulah kita boleh nampak trend dia boleh pergi lama. Mungkin sebulan, 2 bulan. Itulah gunanya time frame tu. Kalau kita tengok CGB ni, tengok dia CGB. Okay, bila kita tengok CGB ni pada bulan 1 itu, okay, ini monthly saya buka monthly. Pada bulan 1 itu, nampak dia dah break sini, dia dah break down trend line.
yang minor. Saya sebut agak minor lah sebab kita guna time frame monthly, tapi sedangkan tak berapa nak minor. 2018 ni. Down trend line 2018. Sorry, saya tak terang detail berkenaan trend line ke apa semua. Ini kelas lusa. Semuanya saya tunjuk secara sepintas lalu lah. Okey, dia dah break sini. Dah nak menunjuk bahawasanya nak berlaku trend tu nak berubah. Lepas tu dia break pula yang ni. Down trend line yang berusia berapa lama? Daripada awal lagi, 2003. Daripada tahun 2003, dia break pula kat sini. Ini time frame monthly. So, andai kata kalau kita duduk kat sini, duduk macam ni, kita boleh nampaklah bahawasanya, ini jauh nak pergi ni. Sebabnya time frame monthly pun buat bentuk sedemikian. So, mungkin berbulan-bulan akan berlaku kenaikan dan itulah yang terjadinya lah. So, kalau gambar chart ni berada dekat time frame daily, sama juga. Bentuknya dia akan tunjuk yang sama. Contoh inilah daily. Ini adalah chart daily. Sama juga. Kita boleh kata mungkin dalam beberapa hari akan buat kenaikan. Hari esok dia akan buat naik. Hari lusa naik. Macam ni lah. Okey, kalau ini adalah time frame weekly, sama juga. Mungkin dalam seminggu, 2 lagi akan buat kenaikan. Dalam seminggu, 2 apa semua akan buat kenaikan. Bukannya dalam masa 2 minggu lagi akan baru buat kenaikan. Tak. Dalam masa seminggu, kenaikan dia akan berlaku dalam masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Macam itulah. So, ini adalah time frame weekly sebagai contoh. So, mungkin minggu depan akan naik. Akan naik macam ni. Naik. Minggu kedua, naik lagi. Minggu ketiga, naik lagi. So, time frame daily ke, weekly ke, monthly ke, chart sama saja dia akan tunjuk struktur ke, pembacaan chart kita ke, line MA ke apa semua sama. Cumanya kita boleh notify lah. Andai kata kalau monthly dah buat macam ni, memang bagi saya powerful lah. So saya pun tak perasan counter ni. Counter ni pun diberi oleh kita punya ahli juga. So Encik Azam rasa bagi counter ni CGB. Saya pun tak perasan counter ni. Pada bulan Januari tu memang powerful ni. Kalau monthly-nya buat macam ni, dengan signal keluar, dengan breakout downtrend lah yang daripada awal, daripada zaman dia listing 2003, sangat powerful. Memang sangat orang kata best untuk kita swing. So itulah yang terjadilah. Tak apa. So, macam mana kita tak jumpa kan? Tak apa, banyak lagi yang lain. Okay, so inilah struktur dia 1, 2, 3. Kalau kita tengok gambar CGB ni, kita tak boleh nak nampak jelas dia punya 1, 2, 3 kan. Sekejap, kenapa jadi keras? Okay. Kita tak nampak dia punya struktur 1, 2, 3. Sekejap, saya cuba lukis. Okay, sebagai contoh. Tak ada. Dia terus naik. Kan? Dia terus naik. Dia tak ada buat 1, 2, 3. Tebalkan sikit. Okay, so dia tak ada buat 1, 2, 3. So apa maksud tu? Maksudnya macam jauh lagi aku nak pergi kot. So mungkin dia naik sampai tahap dia berehat dulu kot. Mungkin dia berehat dulu, turun sikit, lepas tu dia sambung lagi naik. So bermaksud dalam monthly dia tidak lagi menunjukkan downtrend. Dia still lagi clear uptrend. So macam mana kita nak nampakkan struktur yang jelas uptrend ni? Kalau monthly pun kita tak nampak, that's why lah kita pergilah time frame kecil. Kita pergi time frame weekly, mula dah nampak sikit. Kalau kita tengok weekly ni dah nampak sikit. Kan? Kita bila pecahkan dia punya chart tu, kita dah boleh nampak. Okay, nampak 1. Daripada bawah kita tarik sampai ke tinggi. Lepas tu kita pun tarik kepada yang paling rendah. Macam tu je, simple je tu. Daripada bawah, tarik ke atas yang paling tinggi, yang terdekat. Lepas tu turun kepada yang terendah, yang terdekat. Lepas tu tarik lagi ke atas yang tinggi. So yang ni tak valid lah. So ke sana terus. Ke sini. So kita boleh nampak dia punya struktur dah buat struktur uptrend yang jelas ya. Satu uptrend yang jelas. Nampak ni. 1, 2, 3.
4. Dah struktur uptrend yang jelas dekat weekly. So weekly dah tunjuk structure uptrend yang jelas, sangat power, sangat kuat. Kalau daily apatah lagi lah. Kalau daily apatah lagi. So kalau kita nak berpandukan kepada weekly saja untuk nak mendapatkan structure uptrend, so takut terlepas kapal nanti. Kita boleh nampak sini kalau daily ni ada banyak zigzag dah, banyak zigzag yang kita boleh terhasil. Sedangkan kalau weekly hanya satu saja naik. Kalau monthly, kalau weekly ni nampak ada zigzag. Kalau monthly satu straight saja, tak ada dah zigzag dah. So that's why kita perlu nak tengok time frame yang kecil, especially time frame daily untuk kita nak pecahkan candle tu, nak tengok apa struktur candle yang terbentuk di dalam tu. So sebagai contoh yang ni. Kalau weekly dia terus pecut sampai ke atas. Tapi kalau daily ada ni. Ada ni kan? Okey, sekejap. Saya cuba lukis. Okey. So kalau weekly, yang warna putih ni adalah weekly punya structure. Tengok daripada bawah terus naik ke atas yang kita plotkan tadi. Tapi kalau kita buka kepada daily, kita dah boleh nampak dia punya struktur ada struktur yang kecil. Okey, saya bahagikan warna. Okey, yang warna kuning itu adalah daily punya structure. Kita dah boleh nampak dia punya structure, ada structure. Ada structure. Okey. So sini tak ke sana. Kita boleh nampak ada struktur yang kita boleh nampak ada pergerakan nak buat uptrend. So that's why lah kata kalau kita berpandukan weekly mungkin kita akan terlepas kapal. So kita buka time frame daily untuk kita nak baca apa struktur yang berlaku pada weekly. Mungkin ini adalah satu chart weekly. Ini kan 5 hari. Ini seminggu. So bila kita nampak dekat time frame daily, kita boleh nampaklah dia punya struktur. Mungkin itu adalah ruang-ruang kita untuk kita nak entry lah. Kita nak mencari ruang-ruang untuk entry. Okey. So, ini adalah gambaran yang menunjukkan struktur uptrend. 1, 2, 3. Kalau downtrend, sama juga. Downtrend ke bawah lah. Downtrend ke bawah lah. Macam ni lah. Downtrend ke bawah lah. Ke bawah. So, sebaliknya yang kata uptrend dia turun, dia naik sikit, dia buat macam ada orang beli sikit tapi pembeli tidak seramai penjual. So apa jadi? Jatuh balik, ramai orang jual. So ini adalah struktur downtrend. Ini adalah struktur uptrend. Okay. Ini yang Min ada bagi tahu berkenaan dengan untuk nak trading ke kripto. Kripto sebelum ni dan sekarang ni pun nampak dia punya pergerakannya more on kepada downtrend punya pergerakan. Dia banyak buat struktur ni. So that's why kita cakap kripto jangan swing. Tak sesuai lagi untuk swing. Kripto kutip-kutip je. Mana dapat boleh kutip-kutip. So apa maksud kutip? Apa maksud tak boleh swing? Yalah, kalau dia dah buat downtrend macam ni, nak swing macam mananya? Kita budget kita dah beli dip. Kita beli sini dip. Dia naik, kita happy sekejap. Lepas tu dia turun lagi. Aduh, ingatkan dah dip. Tak apa. Beli lagi. Tak apa, average down. Dia kata. Average down. Dia pun buat. Nasib baik aku beli. Dia naik. Kan dah naik. Kita pun cakap, kan dah naik. Lepas tu apa jadi? Dia sambung balik dia punya struktur downtrend dia tu. Kita ingat kita dah beli dip, rupanya ada lagi dip. Kita ingat dah beli dip, rupanya ada lagi dip. So apa gunanya kita beli untuk kita nak swing? Maksudnya swing kita nak tahan lama lah, kita nak budget. Dia nak buat satu kenaikan yang tinggi dalam durasi masa yang lama. So buat apa macam tu? Tak payahlah. So better lah kita tunggu sampailah dia betul-betul deep, betul-betul dia turun dan dia pun buat structure naik balik. Barulah kita beli dan kita pun swing. So that's why lah kita cakap kutip-kutip saja. So apa yang maksudnya kutip-kutip? Bila counter yang buat penurunan, structure turun, dia akan buat kenaikan yang sikit. Dia akan buat structure ni. Naik sikit, dia turun balik. Naik sikit, dia turun balik. So kat sini lah kita nak kutip. Kita kutip sini, kita kutip sini. Ini maksud kutip-kutip. So mungkin sini dapat 10%, 5%. Lepas tu, kita pun TP.
exit. Tunggu balik. Oh, ada setup balik ni. Ada setup balik, kutip balik. 5%, 10%. Turun balik. Dia naik balik, kutip balik. So, apa advantage-nya kalau kita buat kutip-kutip dalam keadaan downtrend? Untuk kripto, saham kita tidak galakkan. Untuk kripto saja. Apa dia punya benefit? Benefitnya adalah kita akan dapat unit yang lagi banyak. Jelas sebab harga makin murah kan? Makin murah. Kita akan dapat unit lagi banyak dan duit kita pun akan lagi bertambah lah. Yalah, kalau kita bermula 1,000 kat sini, 1,000 kat sini, kita pun dapat 1,200 lah. 1,200 kat sini, kita pun TP. Dia pun turun balik. Kita pun beli 1,200 dengan harga yang dah turun ni. So definitely lah, kuantitinya lagi banyak daripada kita beli sini. Lepas tu, naik sikit. Tapi kenaikannya sama. Persen kenaikan sama seperti kenaikan kat sini. Bagi contohlah, sini 10%, sini pun 10%. Walhal, 10% kat sini 1,000. 10% kat sini 1,200. Kan dah meningkat kita punya keuntungan. Naik, kita pun TP. Dia turun balik, kita beli lagi. So, peluang untuk nak menggandakan duit tu lagi banyaklah ruangnya bila kripto tu buat downtrend. Tapi kalau uptrend, kalau dia dah cantik uptrend, kita tak suggest lah kutip-kutip. Sebabnya dia ada keburukan dia lah. Keburukan dia apa dia? Unit kita, pegangan unit kita makin berkurang lah. Yalah, kita beli sini, kita beli sini. Lepas tu, dia pun dah naik. Kita pun TP. Dia pun turun. Kita beli balik. Nampak tak? Yang kita beli kat sini, lagi mahal daripada kat sini. So bermaksud duit yang kita dapat tu kita beli dengan harga yang lagi mahal, so unit kita lagi kurang. Dan kita pun buat lagi. Duit mungkin akan bertambah tapi pegangan unit tu akan berkurang lah. Okay, so setakat ni faham ke? Uptrend dan downtrend. Faham ke? Swing bukanlah jual and beli sampai trend. Betul lah tu. Kita swing sampai dia patah. Sampai trend tu patah. Macam mana trend tu patah? Okay, jadi kita akan tunjuk gambar patah tu lah macam mana. Okay. Di sini tolongnya kalau siapa yang tak faham ke nak suruh saya ulang balik ke semua, komen je. Ataupun nak tanya apa-apa soalan, tulis saja. Saya akan jawab. Saya akan jawab semuanya. Gunakan ruangan ini sebaiknya. Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya sambung je. Okay. So ini yang kita duk faham. Basic. Basicnya macam ni. Okay, faham. 1, 2, 3. Lepas tu, ini uptrend. Macam hijau tu, itu uptrend. Zigzag naik ke atas. Downtrend ke bawah. Sideways macam ni. Okay, tak apa. Kita pasakkan betul-betul dalam kita punya mind. Sebab nanti kita nak translatekan dekat chart. Okay, seterusnya. Yang ni. Ni gambar ni gabungan je lah. Gabungan yang 1, 2, 3 tu dia tambah lagi sikit ke atas. Sama je. Buat 1, dia turun pada 2. Sorry saya tak ada cursor. Saya sebut apa yang ada dekat gambar. Resistance 1, dia buat ke 1, wave dia naik ke 1, dia turun ke 2, lepas tu dia pergi ke 3, dia pergi ke 4, dia pergi ke 5. Okay. So di sinilah akan terbentuknya support dan resistance structure. That's why dia sebut support resistance structure. Bukan kalau trend line, support resistance trend line. Kalau dynamic, support resistance dynamic, which is MA, support MA. Ada support tu MA 200, ada support tu MA 50. So support resistance ni jangan dia ingat lain. Ni lah support resistance lain. Jangan ingat macam tu. Support resistance ada 3 jenis. Macam mana terbentuknya support resistance tu disebabkan sama. Asas dia adalah jual beli. Orang jual beli, demand and supply. So demand supply ni lah akan terbentuk yang dekat chart, dan last sekali kita boleh plotkan dia punya, kat sini ramai orang membeli, kat sini ramai orang menjual. Sebagai contoh lah, nombor 1 tu ramai orang menjual. Nombor 2 tu ramai orang membeli. Gitu je maksud dia. Nombor 3 tu ramai orang menjual. Nombor 4 ramai orang membeli pula. Itu adalah line ramai orang membeli. Nombor 5 ramai orang menjual. Itulah seterusnya lah. So bila 1
oh ramai orang jual, apa jadi? Harga pun akan turun. Kita pun boleh tanda, oh dekat harga ni ramai orang jual ni. Inilah resistant untuk structure. Struktur, kita bercerita berkenaan struktur ni, keluarlah resistant dan support untuk struktur. Lepas tu, dia pergi dekat dua, elok-elok dia ramai orang jual, rupanya tiba-tiba, satu buyer yang ramai pergi beli balik, mengatasi penjual tadi, menyebabkan harga melantun naik balik. Kita boleh tanda, kat harga ni ramai orang membeli, keluarlah dekat tu support. Nombor 2 tu, keluarlah support structure. Dan seterusnya sampai ke nombor 3, dia pun jatuh balik sebab ramai orang menjual dekat harga kat sana. So kita pun boleh tanda, itu adalah resistant structure yang kedua, dan yang keempat untuk support, dan seterusnya lah. Okay. Jadi nak sentuh sikit pasal support resistant pula. Lama-lama. Okay. So struktur ni 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah gabungan daripada yang satu tadi. Ni satu wave yang lengkap. Ini adalah gabungan dia. So kalau biasa dengar orang cerita berkenaan dengan elliott wave semua, dia menekankan, elliott wave menekankan yang mana bila wave tu dah buat sampai wave 5, dia akan berlakulah satu correction punya wave. Ini kan wave 5 kan, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. 1, 2, 3 ni, besok gambar ni, 1, 2, 3, 4, 5, dan akan berlakulah correction sebagaimana macam ini. Inilah konsep asas untuk elliott wave. Tapi saya tak nak terang berkenaan elliott wave, saya sendiri pun tak berapa nak faham. Kita faham cara kampung je lah, macam mana struktur wave ni boleh terbentuk lah. Okay, inilah elliott wave. Dia kata, okay, tengok bila wave 1, dah buat wave 1, lepas tu retrace buat wave 2, lepas tu naik balik wave 3, yang mana wave 3 melepasi line 1. Ni. Okay, nampak kan ni kan? Okay, ini adalah wave 1. Okay, dan wave 2, dia buat penurunan. Okay, itu adalah correction. Dan wave 3, dia buat kenaikan melepasi wave 1 tadi. Ni, satu kenaikan melepasi wave 1. Ni, area wave 1 ni. So, akan terjadilah yang kata struktur yang ni, yang kita tunjuk ni. Melepasi yang 1 ni. Yang dot tu, melepasi. So, jadilah yang wave 3. Lepas tu akan berlakulah wave 4. Tapi wave 4 ni, wave 4 ni, dia tak akan melepasi 1. Dia tak akan melepasi 1. So, cantik. Dia pergi je, turun dekat almost 1. Lepas tu dia buat wave 5. Melepasi pula wave 3. Ni kan line wave 3. Ni wave 1. So, dia turun. Tapi tidak melepasi yang 1. Dia naik balik, melepasi yang 3. So, dia menunjukkan struktur yang kedua untuk yang ni. Ibarat kata tambah satu lagi ke atas tu. So, menunjukkan satu struktur yang uptrend yang makin jelas lah. Cumanya, bila dia buat wave 5, kali elliott wave, dia akan kata, macam ni lah, dia akan buat. Dia kata, wave akan buat satu correction wave. Ni. Yang ni. So, nampak kan, dia dah jadi satu struktur yang downtrend. Kenapa saya kata downtrend? Kenapa saya kata downtrend? Okay. Nampak tak ni line 3? Saya tanda ni. Line 3 kan? So 5, dia pergi ke 3 ni. Dia pergi ke line 3. Dia macam naik balik. Tapi dia tidak sambung kenaikan untuk uptrend dia. Yang kalau dia sambung ke atas ni lah. Tak, dia tak sambung. So apa yang dia buat? Dia
turun dan siap patah lagi. Ini yang dimasukkan patah trend. Dia siap turun dan dia break, patah trend. Okey. Kena faham maksud patah trend, ini dalam trend uptrend. Tu. Dalam trend uptrend. Sekali dia turun, dia naik balik, tak lepas, tak kuat, dia turun balik, kalau dia turun kat situ tak apa lagi. Tapi dia turun balik ke bawah, break yang lain tu, lain yang saya buat ni. Jap. Nanti short sendiri. Nampak ke saya tanda-tanda tu? Saya cuba first time tu try tu. Lukis dekat screenshot. Nampak ke? Kalau nampak, tolong komen. Nampak ke? Nampak bergerak cantik ke saya tanda saya tulis tu? Nampak jelas Okey, alhamdulillah. Sebab saya baru perasan kalau buat gini lagi senang dia nak terang. Okey. So ulang balik. Screenshot dulu. Sekejap. Okey. So ini tengah duk buat uptrend. Dah buat uptrend. Yang mana sini ada tanda kan, break naik bawah, lepas tu dia pun naik dan break tu, garisan yang saya buat tu naik atas. Cantik. Ini adalah satu struktur uptrend yang tunjuk gambar tadi kan. Lepas tu dia buat balik turun ke bawah tapi tak melepasi garisan yang dia buat ni. Sorry. Okey, dia naik. Ni garisan. Dia naik atas, dia break garisan tu, buat 3. Lepas tu dia turun ke 4, dia tidak melepasi garisan ni. So bermaksud struktur uptrend yang kita buat yang macam Z ni tidak lagi patah. Itu maksudnya, tak lagi patah. So mungkin akan rebound. Yang ini yang kita kata mungkin akan rebound dekat RBS. Kenapa kita sebut RBS? Resistance become support. Sebelum ni kan yang garisan lain yang saya tanda ni adalah resistance kan. Resistance. Tapi kalau dia berada dekat 4 ni, dia dah jadi support. Ni. Dia dah jadi support. Dekat 4 ni dah jadi support. So, mungkin dia akan rebound dekat RBS. Ini yang dimaksudkan rebound dekat RBS dan naik balik. Tapi kalau dia tak rebound, sebagai contoh, dia tak rebound, dia break gitu. So, yang ni lah kita kata, dah patah trend dah. Patahlah trend yang ni, yang dia buat sebelum ni. Sebab dia dah break dah yang lain yang ni. Dah break dah ni. Inilah kata patah trend. Okey, kita tengok tak, dia tak patah trend. Dia rebound dekat RBS, dia naik balik pada 5. Dia pergi balik kepada A. Okey, so yang 5 yang buat ni, dia dah melepasi 3. Ni, line 3 ni. Kita tanda straight. Tanda straight itu. So dia pergi buat 5. Lepas tu dia naik balik ke atas. Sekali apa dia buat? Dia dah break line yang 3 tu. So dah kat sini sudah jadi patah trend. Kalau siapa boleh nampak tak ini adalah struktur downtrend. Ni. So yang ni uptrend. Yang ni dah jadi downtrend. Ini yang dimaksudkan berkenaan dengan patah trend. So kita nak trade based on trend. Selagi trend duk buat macam ni, look create new high. Kita layan je lah. Ini yang maksud kata kita layan. Layan je lah sampai patah. Okay. Seronok juga. Okay, ni kan. Duk naik. Layan je lah. Walaupun memang, turun lah hari ni. Kalau orang kata, turun tu. Biasalah tu. DZ. Dan penurunan tu sihat. Penurunan tu tidak melepasi daripada line yang aku dah tanda. Line mana? Ni, dia tanda sini. Ni, dia tanda sini. Contoh. So, turun macam tu. Tak apa. Okey lagi. Dia rebound naik. Cantik. Okey. Tengok. Ni, dia ada 2 tanda situ. Tengok dia dah break ni. Contoh, dah buat macam tu. Dah break. Adakah sudah patah? Not yet. Sebabnya dia baru je break yang ni.
So sebab struktur dia tak jelas lagi nak menunjukkan patah trend. Tapi kalau dah break kat situ, dah tak cantik. Dah break sini cantik. Nampak tu? Nampak Sekejap. Macam mana saya tak ada. Okey, ni bila dia dah buat sampai ke bawah ni, saya tukar color sikit. Nampak tak struktur ni? Tu kan dah downtrend, struktur downtrend. Sudah patah lah tu. Ini kata, apa maksud patah? Patahlah trend uptrend ni. Sebab dah jadi macam ni. Patahlah dia. Dan sebaliknya, kalau benda tu dah downtrend, tiba-tiba sup naik. Gitu. Melepasi ni. Wish. Ni dah nak buat uptrend. Tapi adakah dah jelas uptrend? Belum. Tunggu dia retrace. Tunggu dia turun, tiba-tiba dia naik macam ni. Wih, ni dah uptrend. Daripada downtrend jadi uptrend. Ini daripada downtrend jadi uptrend. Okey. Takut saya cakap seorang, laju pula ke. Sekarang ni faham ke berkenaan kata patah tu? Patah trend tu faham ke? Kalau faham, boleh komen faham. Kalau tak faham, boleh komen tak faham dan kat mana tak faham untuk saya ulang balik. Ataupun tak tahu, tak faham kat mana, untuk saya nak ulang balik semua. Boleh komen faham, alhamdulillah. Tapi jangan segan, jangan malu untuk nak mengatakan tak faham. Sebabnya kita dalam proses nak belajar ni. So make sure bagi betul-betul faham. Betul-betul faham. Kalau tak faham, cakap je tak faham. Ini adalah waktu you all ni. Structure uptrend memang sampai 5 step je ke? Boleh jadi, tak. Tak semestinya 5. No. Tak semestinya 5 jadi ABC apa semua. Itu dia based on probability yang Elliott Wave yang buat. Probability. So, kita tak tahu. Ada je yang buat sampai 7, 8, 9, 10. Ada je. Saya tunjuk ni. Abang ni. Berapa dia dah buat tu? Dia dah buat berapa wave? Wah, tak tahulah. Saya tak tahu nak kira berapa banyak ni. Dia buat zut. Dan terus ke atas. Start daripada tahun lepas, bulan 8 lah, bulan 8. Kita boleh nampak bulan 8. Naik turun. Mana ada dia buat retrace turun ke bawah patah trend, tak ada. Sampailah ke tahun ni. Ni PK ni. So it's not about naik 5 je akan buat ABC. Tak. Tidak. Itu adalah probability. Tak semestinya jadi macam tu. So macam mana kita nak tahu dia nak buat sampai berapa banyak? Itu yang kita banyak cakap, sabar je lah dalam hijau. Sabar dalam hijau, layan je lah trend tu. Ini maksud kata layan trend tu. Selagi trend tu tunjuk uptrend, tak patah trend, sabar je lah. Tu je lah. Dan kita jaga trailing stop kita. Kita sentiasa angkat trailing stop. Angkat trailing stop. Bagi contoh ni PK ni kan. Trailing stop. Kita dah memudahkan cara. Kita guna Indie Easy Trade ni. Okay. Nampak tak yang line hijau ni? Ini adalah line hijau merujuk kepada line hijau buy kotak. Ni buy kotak ni. Buy kotak ni bila dia keluar, dia akan keluar line hijau. Tu ada line hijau yang follow. Ini adalah line trailing stop. Yang follow je. Yang mana kalau harga break line hijau ni, akan keluarlah sell kotak. Ni, sell kotak ni keluar sebab break line hijau. Okay. Sebelum ni, ada line hijau ni. Ni. Line hijau. Tiba-tiba harga kat sini, break line hijau ni. Keluarlah sell kotak. Tapi bila harga break balik line merah kotak, line kotak merah ni, yang kecil ni, saya besarkan lagi. Okay. Sell kotak, ada line merah. Ni, line merah. Bila harga ni, break je line ni, keluarlah buy kotak balik.
Bila keluar buy kotak balik dan adalah line hijau buy kotak ni, ini adalah line-line trailing stop yang kita boleh buat. Tapi ada tapi jangan follow directly lah. Contohnya ni kan line ni kan. Harga dia 1.685. Kita pun set lah, buatlah stop limit. Kalau harga ni cecah 1.685, kita akan exit. Janganlah macam tu. Sebabnya mudah kena dan mudah melantun balik. Tengok apa jadi ni. Dia pergi je turun, dia naik balik. Dia pergi je turun, dia naik balik. So kenalah kita punya line tu. Macam yang saya ada cakap juga sebelum ni, yang mana satu dunia, ibarat kata satu dunia tahu kat mana line kita punya stop loss tu. So dia nak triggerkan line stop loss tu dan melantun balik. So kita boleh guna line ni sebagai kita punya trailing, tapi kita set lah bawah dia, satu bit ataupun 2 bit bawah dia. Tapi trailing stop yang paling the best bagi saya, trailing stop yang paling the best. Okey, siapa boleh jawab? Trailing stop paling the best kat mana? Yang lain ni kita nak buat sebagai kata panduan bagi siapa-siapa yang kat mana tak tahu lah. Bolehlah ambil line hijau ni, bolehlah set 1 bit 2 bit bawah. At least kalau kena pun still lagi profitable. Tapi the best trailing stop line dekat mana? Siapa boleh jawab? Bagi teka-teki sikit. Nak tanya macam contoh tuan tadi, kalau baru patah trend yang mula jangan exit. Tak faham ni. Baru patah trend yang mula jangan exit lagi selagi tak patah second trend yang lebih jelas lagi ke? Oh, yes, betul. Betul. So, kita tak tahu. Macam mana kita nak sahkan bahawasanya berlakunya patah trend? Mestilah benda tu nak kena firm. Ni kan? Okey, dia dah macam ni. Tak firm lagi. Patah kan? Dia tak break ni. Dia naik atas. Lepas tu dia break. Okey, dah firm dah. Kenapa kata firm? Nampak ni bentuk ni. Kalau bentuk ni dah firm terbentuk, firm lah tu. Tu maksud dia. Bukan kata dah break je kita naik exit. No, adakah structure dah terbentuk, structure downtrend? Kalau belum terbentuk, jangan lagi lah. Sebagai contoh, sini. Kalau A ni, dia pergi macam tu. Sebelum downtrend lagi tu. Sebabnya nampak. 1, 2, 3, 4. Belum downtrend. Mungkin nak pergi ke atas. Kalau dia macam ni je. Break je tu. Tak boleh. Sebabnya dia akan rebound balik. Naik atas. So, kita nak make sure dia dah naik. Dia dah buat struktur naik sikit, lepas tu dia turun ke bawah balik, melepasi line yang dia dah buat penurunan tadi. Dah terbentuklah struktur downtrend. That's why lah pentingnya gambar ni. Gambar ni sangat penting. Nampak simple tapi sangat penting. Ni, gambar ni penting. Kena ingatlah kepala ni. Ini downtrend. Ini uptrend. Lukis senang. Nanti tengok dekat chart, mulalah kita macam macam mana. Fahami betul-betul. Ini downtrend. Downtrend punya bentuk. Okey. Faham kan tu? Soalan tu? Okey, tadi yang saya tanya berkenaan dengan kat mana yang the best untuk kita nak tanda. The best untuk kita nak tanda kita punya trailing stop, kita punya stop limit. Anda kata kalau harga pergi pada yang kita tanda tu, dan kita exit. Kat mana? Siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Tak ada boleh jawab ke? RBS. Tidak. Okey, tak apa. Tadi kan saya dah terang, ni, kita akan exit bila patah trend. So kita punya trailing stop pun dekat patah trend lah. Itu je lah, simple. Dekat patah trend. Itu yang sebaiknya, itu yang
bagi saya itu yang selamatlah daripada misteri cut loss terjadi. Bila cut loss je, terbang. Cut loss je terbang. So, sebab kalau dia dah buat patah trend, dia dah buat struktur downtrend, itu memang besar kemungkinan memang dia akan turun. Besar kemungkinan dia akan turun. Bagi contoh, ni kan 1 naik, 2, 3, 4, 5. Okay. So bila kita nampak struktur ni, andai kata kalau kita baru masuk dekat sini, kita masuk dekat 3 ni. Contoh, saya kata contoh, kita masuk kat 3 ni. So dekat mana kita punya trend stop? Sini lah. So bila dia break line ni, kita boleh exit lah. Tu je lah maksudnya. So, dia tengok naik atas, dia terus buat kenaikan. Dan trending stop kat mana? Sama ada kat sini, ataupun kat sini. Kenapa saya kata ada dua? Ini bagi orang yang, dia ada berbeza. Ada orang yang masuk awal, ada orang yang masuk lambat. So, kalau orang yang masuk lambat, sebagai contoh, dia masuk dekat sini. Kalau dia mengguna pakai yang ni, sakit lah dia. Jauh tu. Break ke bawah ni nak cut loss. So sakitlah dia. So banyaklah kerugian yang dia akan berlaku. So better dia cut lossnya hanya di line yang ini. So yang mana bila dia break yang tu, okay, exit lah. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini, kita tak nak orang kata masuk dekat pertengahan trend. Tak nak lah, sebabnya pertengahan trend ni risk tu besar. Risk tu besar. Contoh pertengahan trend ni masuk sini. Ini pertengahan trend. Masuk sini. Itu pertengahan trend lah. So kita nak masuk ni, antaranya kita nak masuk kat kawasan ni, kawasan ni. Itu yang kita nak masuk. Kita jangan masuk pertengahan trend. Okey, ayat kampung lagi pertengahan trend ni apa dia? Harga dah jalan. Chart dah tunjuk jalan. Dah naik dah. Barulah kita nak kejar-kejar nak masuk. Janganlah. Tapi bila dia turun je, tak nak masuk. Sebab apa? Takutlah. Kan turun. Padahal dia buat apa? Padahal dia buat ni. Dia turun ni. Dia buat correction punya wave ni. Kita pun tak nak tengok. Sebabnya dia turun. Padahal this is antara the best entry untuk kita nak masuk. Last sekali dia naik. Bila dia naik, kita kejar. Kita masuk sini. Lepas tu mulalah. Bila dia turun balik, tanya. Macam mana Min? Okey ke? Chart ni okey ke? Turun tak? Mulalah mengelabah. Sebabnya kita masuk kat sini. Kita masuk dekat sini, bila dia turun buat correction, definitely lah kita akan jadi loss dekat kita punya portfolio. Lepas tu kita takut kita cut loss. Dia pun turun, dia naik balik. Mulalah tension. So, elakkan jadi berlaku misteri macam tu lah. Okay, so kalau kita memang masuk daripada bawah ni kan, so kita pun tandalah dekat mana yang dia betul-betul patah trend. So kalau siapa yang masuk dekat bawah ni, this is the price yang dia akan tanda untuk bila patah trend. Tapi bila dah naik sampai 5, dah buat A, dah pergi B balik, kita punya stop loss tu dah naik ke mana? Ke sini balik. Bukannya yang ini anymore. Sebab apa? Sebabnya bila dah break yang atas ni pun dah menunjukkan patah trend dah. Tak semestinya kena turun sampai ke bawah line ni. Baru nak kata jelas downtrend. Faham Tak apa, tunjuk kat chart. Okay, kat sini saya tanda-tanda pening orang nak tengok. Okay, kalau tak faham, komen saya tak faham. Time frame mana the best untuk refer trend? Time frame mana? Subjektif soalan tu. Okay. Kita tengok dia macam ni. Time frame daily akan berlaku dulu. Lepas tu time frame weekly akan berlaku, time frame monthly akan berlaku. So, makin cepat time frame, makin cepatlah kita boleh nampak apa-apa perubahan yang akan berlaku. So that's why lah kita tak boleh nak guna pakai satu jenis time frame saja. Contohnya monthly time frame saja. Kita pun guna monthly time frame. Last kali harga tu turun, kita tengok okey lagi ni turun ni, tapi dah turun yang banyak sampailah kita nak kata macam ni lah saya tunjuk contoh chart.
Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh peka lah dia. Okey, ini monthly dia. Cantik. Naik, cantik. So, kita tak nampak pun dia punya patah structure. Okey, andai kata kita pun nak tengok monthly, tak apalah. Monthly kalau dia patah trend, aku exit. Kat mana patah trendnya? Satu, contohlah dia buat correction dua, lepas tu dia naik lagi ketiga, contoh. Naik lagi ke atas. So, kita punya cut loss mungkin ada sini. Tapi harga yang dia buat naik tu kat sini, kat RM7 contohnya. Kita punya structure akan patahnya dekat RM4 ni. So, nak tunggu sampai RM4 ni. Masak lah. Dia dah buat sampai RM7. Dia pun turun. Okey. Monthly, structure okey lagi ni. Tak patah trend lagi. Turun lagi. Dah patah trend, baru kita exit. Tak nak lagi tu. So that's why lah kita pun tengoklah time frame lagi kecil untuk nak detect pergerakan yang awal. So, bagi contoh lagi, data prep. Okey, data prep. Okey, tolong cakap kat saya, sudah patah trend ke belum? Cuba jawab. Based on monthly punya chart, dah patah trend ke belum? Tengok gambar ni. Data prep, monthly punya chart, dah patah trend ke belum? Masuk patah trend tu yang tadilah yang buat ZZ ke bawah. Cuba jawab. Yes, belum. Data prep masih belum patah trend dekat monthly. So apa maksudnya? Time frame monthly dia masih lagi uptrend. So counter ni masih lagi uptrend. Tu maksud dia. Data prep masih lagi uptrend. Apa maksud lagi? Kemungkinan ada satu masa dia akan naik balik. Counter uptrend macam itulah. Sebabnya dia akan buat macam inilah. Ni boom, naik atas contoh. Satu. Ni monthly Ni. Okey. Okeylah dua. So mungkin dia nak buat sambung balik uptrend sampai ke sana. Tak tahu. Wallahu alam. Tapi dia still lagi tak kata patah trend, tak adalah kata downtrend ke. Kalau dia downtrend dia turun ke bawah ni lah. Tak ada. Okey, cuma kalau kita ni yang masuk dekat sini, kita masuk dekat sini, kan dah buat kenaikan, lepas tu turun. So, mungkin kita akan, okey lagi ni, tak patah trend lagi, kita hold lah. Tak apalah, layan je lah sampai dia patah. Adakah salah, adakah betul? Tak ada betul, tak ada salah. Cumanya bergantung kepada selera kita masing-masing. Kalau selera kita jenis, tak apalah, aku ni jenis memang long term. That's why lah aku follow time frame weekly. Aku tak ada masa nak tengok chart-chart semua ni. Aku ada masa pun kadang-kadang. So that's why lah aku tengok monthly. Okay, selagi dia tak patah, aku hold je lah. Hayan je lah. Okay, fine untuk dia. So, setakat ni dia still lagi hold lah. Dia dah masuk dekat harga 1718 kenapa saya sebut 18? Team min masuk 18. So, sebab kenapa kita sebut macam tu? Sebab ada setup dekat 18 tu. Ada setup dekat 18. Okey, sebagai contoh, dia masuk dekat 18, tiba-tiba dah naik sampai RM4. Berapa ribu persen tu? Tapi dia dah swing lama kan? Setahun. Tak turun. Tak apa, dia kata tak apa. Memang plannya untuk long term. Okey, kenalah untuk dia. Tapi bagi siapa yang jenis andai kata dia buat turun macam ni, dah mula kata, lah rugilah, sayanglah, kenapalah aku tak TP sekian dekat tinggi ni. Tak kenalah tu. Selera tu tak kena. Selera tu menunjukkan selera tu macam nak agak cepat sikit. Tak naklah nak menunggu lama, rugilah peluang. Yes. So kalau selera macam tu, janganlah stick pada time frame monthly semata-mata. So that's why kita akan buka lah time frame. Contohnya kita tengok time frame weekly. Even kalau time frame weekly, okay, tengok nampaklah sikit struktur dia tu. Naik atas. Okay.
Dia turun bawah sini. Ni weekly Dia naik balik. Tak lepas. Nak ke atas lagi. Dia turun balik. Tapi adakah dah buat downtrend? Belum. Belum 1, 2, 3 dia ni tak lepas. Dia kena melepasi line ni. Barulah jadi firm. Barulah jadi firm macam ni. So yang ni dia tak lagi jelas. Baru naik, baru turun sikit. Dia kena lepas yang ni. Barulah jadi downtrend yang macam ni. Okay. Alright. So weekly kita macam nampak bolehlah layan lagi, boleh hold lagi. Tapi masalahnya sayanglah kita dah bagi siapa-siapa yang jenis kata nak short term lah. Maksud short term ni bukannya sehari dua bermaksud swing lah. Kita nak go for the highest peak dan bila dia turun mula nak melemah, kita TP. Bila dia turun, dia nak buat kenaikan balik, kita masuk balik. Ini cara easy trade lah. Kita nak maximizekan kita punya trading. Sebab kita trade satu-satu counter. Kita bukan invest. So kita nak maksimumkan kita punya return. So kalau weekly, still tak patah lagi lah trend. Okay. Dia tengok daily. Daily mulalah nampak. Mulalah nampak. Monthly tak nampak tadi. Monthly tak nampak. Daily, dah. Kita dah boleh jelas nampak ya. Dia bermula dari sini lagi. Kalau weekly, yang warna kuning tu weekly. Straight je daripada bawah. Sas naik ke atas. Tapi kalau daily, ada struktur. Saya screenshot ya, senang. Okay. Ini weekly ya. Okay. Ini weekly. Tapi kalau daily, kita dah boleh nampak dia ada struktur. Naik, turun sikit. Dia naik, turun sikit. Dia naik. Ada struktur tu. Struktur uptrend. Struktur uptrend tu ada. Lepas tu, sebelum tu, dia pun turun. Terus ke bawah. Dia terus turun, terus ke bawah. Kita pun tak berapa nampak jelas bahawasanya macam mana ni. Dia dah strukturnya macam mana. Sebab dia buat penurunan yang agak tinggi. Agak panjang ni. Agak panjang. So, macam mana kita nak tahu? Pecahkan lagi lah struktur ni. Dekat time frame mana? Dekat time frame yang lagi kecil. 4 jam. Inilah gunanya time frame. Sebab kita nak pecahkan candle tu, kita nak tahu struktur-struktur yang telah dibuat pada candle yang kita pilih. Kita boleh nampak. So, yang tadi kita tanda naik. So, dia turun, dia naik balik, dia turun balik. Kita boleh nampak sini ada struktur downtrend dah berlaku kat sini. Dia dah break dah kawasan sini. Yes. Inilah tempat yang untuk kita nak exit lah. Ditambah lagi dibantu pertolongan oleh Indi. That's why lah Indi tu menjadi SOP nombor 3. Dibantulah dengan Indi, keluarlah sell. That's why lah admin boleh remind awal berkenaan data prep dekat channel lagi tu. Sebab kita tengok struktur dah tak cantik. Sebab kalau dia strong to uptrend, dia tak akan buat struktur yang macam ni. Dia tak akan buat. Kalau dia strong uptrend, dia akan jadi macam ni. Macam ni lah. Dia akan, at least pun dia akan buat base, lepas ni naik balik, lepas dia turun pun macam sehat lah, macam tu je, lepas ni naik balik. Tapi kalau dia dah mula macam terganggu sikit ni, emosi terganggu, lepas tu macam pelik je ni, ini dah macam tak sedap ni, tak cantik ni. Tiba-tiba keluar pula sell kotak. Ada tak cantik. So that's why kita pun nak cuba nak tengok struktur dia. Apa yang dah berlaku. Kita pun buka time frame 4 hours. What happened? Time frame 4 hours dah berlaku ke struktur downtrend. Sebabnya kenapa buka time frame 4 hours? Sebab time frame 1 day tak berapa jelas nak nampak. So bila buka time frame 4 hours, nampaklah sikit kejelasan dia tu. Nampaklah sikit jelas dia tu. Kalau tak nampak lagi, boleh tengok time frame 1 hour. Yelah, kena back lah. Time frame 1 hour, kita boleh nampak.
dah macam ni dah. Tak, dah buat base kat sini, break lah pula base ni. Break pula sini yang sebelum ni line punya structure. Dah tak cantik. So barulah kita pun boleh buat decision bahawasanya firm dia dah tak cantik, dah boleh exit, dah boleh TP, dah boleh take the profit yang ialah tinggi dah. Kenapa tak ambil sini? Mana kita nak tahu dia nak boleh sampai ke sana? Boleh. Kita boleh tahu sebabnya based on resistance yang sebelum lah. Kan nampak ada line biru tu kan. So itu adalah tertinggi yang sebelum ni. Bukan tertinggi dalam chart, tertinggi dalam range yang kita dah set. Okay, ni line support resistance. Aduh, ni sembang support resistance pula. Tak apalah, sekejap je. Okay, ni yang ni dah. Okay, yang ni. Nampak look back period. Look back period lah 280. 280. Apa maksud look back period 280? So kalau kita ambil time frame daily, dia akan baca 280 candle yang sebelum ni. Sebanyak 280 candle yang sebelum ni. Dan dia akan buat line. So bermaksud yang tinggi ni adalah dalam candle 280 line sebelum ni. Bukan nak kata ni adalah all time high. Tidak. So kalau kita buka weekly, mungkin akan jadi line pula lah line dia. Sebab dia akan ambil, still lagi sama. Mungkin itu adalah line yang tertinggi sebelum ni. Kalau tengok monthly, okay, tak ada. Tak ada. Monthly tak ada. Ada lagi tertinggi. Tertinggi sebelumnya 14 ringgit. Okay. Alright, itu support resistance. Okay. So, berbalik pada tadi, kalau kita tengok monthly, kita tak boleh nampak jelas dia dah buat downtrend. So, kalau kita stick pada time frame monthly sahaja, kita macam rugi peluang lah. Rugi peluang. Kita bukannya investor, kita ni trader. So, kita nak ambil mana yang peluang kita boleh dapat. And then that's why kita buka time frame kecil, kita tengok weekly. Tapi weekly pun tak berapa nak jelas dia punya struktur, nak menunjukkan dah berlaku downtrend ke kat sini. Kita tak nampak. So, bila kita buka daily, kita boleh nampak dah sikit. Kalau tak nampak lagi daily, kita buka lagi time frame 4 hours. Tapi, janganlah buka yang time frame lagi kecil lah. Sebab kalau bila lagi kecil tu, banyaklah zigzag dia. So, at least 4 hours dengan daily lah. Okay, so every time frame matters. Kita tak nak stick pada satu saja. Tak lepas RBS. Kalau boleh, kalau boleh jangan stick pada maksud RBS lah. Kena faham jangan faham itu RBS saja. Break RBS semua. Kena faham structure. That's why hari ini kita sembang structure. Kalau EP dari bawah, okey. Kalau EP tinggi menangis, betul lah tu. So, tapi masalahnya, majoriti orang, dia EP yang tinggi tu. Even dalam channel tu pun, duk post yang duduk kat bawah-bawah. Sebagai contoh hari ni, apa berlaku dekat puncak. Kan? Puncak, apa berlaku? Punyalah kan kita, yalah, kenapa hari tu di-sharekan bukan dengan puncak? Sebab low risk. It's a very low risk. Tapi ada setup kat sini. Tapi tak nak ajar malam ni. Ini adalah kelas yang seterusnya. Tengok. Kita detect awal sebelum dia nak buat kenaikan ni. Ada dalam channel. Dah sembang. Dan dah di-verified dah. Dan kawan tu dia masuk. Alhamdulillah. Ada ke kawan tu dalam kelas saya ni? So, Alhamdulillah dah buat kenaikan. Ya, cantik. Risk dia dalam 6 ke 7% saja tu puncak tu. Yang hari itulah. Yang sekarang ni lagi tinggi lah. Kalau time frame 4 hours keluar sell kotak tapi time frame daily tak keluar lagi sell kotak, yang mana nak follow? Yes, okay, follow time frame. Kita macam ni. Macam saya cakap tadi, makin besar time frame, makin kuatlah momentum tu, makin tepatlah momentum tu. Makin kecil time frame, makin cepatlah orang kata pergerakan sesuatu chart. So sebagai contoh, dia bermula macam ni. 5 minit keluar sell signal. Lepas tu baru 10 minit keluar sell signal. Lepas tu 15 minit keluar sell signal. Lepas tu 30 minit dan seterusnya.
4 hours keluar sell signal, dan lepas tu one day akan keluar sell signal. Bila one day keluar sell signal, tak semestinya weekly keluar sell signal lagi. Lepas tu baru weekly keluar sell signal. Tapi kalau 4 hours memang keluar, one day keluar, kita tengok weekly pun keluar. Yang ni memang tak nak cakap apalah, memang kena out terus. Ini memang teruk sangat-sangat. Teruk sangat-sangat. Saya adalah counter yang boleh tunjuk, tapi nanti tak boleh. Nanti tunjuk, nanti jadi call lah pula. So, kalau daily keluar, weekly keluar, itu memang tak cantik. So, time frame 4 hours, kalau keluar sell signal, kita jangan terus nak kata nak exit. Kena ingat SOP nombor 2. Ini adalah SOP nombor 3. Pastikan SOP nombor 2 tu adakah sudah meet ataupun sudah gagal. Kalau SOP nombor 2 gagal, SOP nombor 3 keluar sell signal, okay, exit. So, ini easy trade ni sebagai panduan untuk kita nak buat decision. Sebagai contoh, kita tengok data prep. Okay, data prep ni Data prep tadi, sell signal daily 19 Mac. Sell signal 4 hours, kita tengok bila dia keluar. Dia keluar lagi awal. Nampak dia keluar lagi awal. Dia keluar dekat 16 Mac. So, dia boleh jadikan satu panduan untuk kita. 4 hours dah keluar sell signal. Ini langkah berjaga-jaga. Sebabnya, kalau 4 hours keluar sell signal, itu dah petanda yang macam nak beralih arah. Kena ingat, sell kotak, buy kotak, itu nak menunjukkan trend nak berubah arah. Kalau sell kotak keluar, itu trend nak ke bawah. Buy kotak keluar, itu trend nak ke atas. Bila? Bukannya kata immediate, tapi possibility-nya tinggi ke arah sana. Makin besar time frame, keluar sell kotak, buy kotak, makin kuat peralihan arah tu akan berlaku. So kalau time frame 4 hours dah keluar sell, macam contoh sini. Sini keluar sell. Tapi what happen kepada SOP nombor 2? Masih follow. Trend line, tak break. Structure, tak break. Lepas tu tak payah risaulah. Tengok dia keluar buy balik. Okay. So macam yang ni, dah keluar sell. Trend line macam mana? Dah break trend line kan? Ni kelas trend line lah kan? Ni trend line bawah ni. Dah break dah. Break trend line. Keluar sell kotak kat 4 hours. Ini trigger. Trigger terus kita. Dah tak cantik. What happen kepada line-line MA? MA pun dah break MA. Dah break MA5, MA9. Ni dah break MA20 dekat 4 hours contoh. Dah break base. Tengok, dah banyak evidence yang menunjukkan bahawasanya tak cantik. So, 4 hours dah keluar sell. Walaupun one day tak keluar sell lagi, kita boleh kata, walaupun one day tak keluar sell dekat 16 hari bulan ni. 16 hari bulan ni. Walaupun one day tak keluar, tapi dia dah mencuba keluar sell signal. Nampak? Dah break line hijau ni. Tapi dia patah balik naik atas menyebabkan tak keluar sell signal. So, kita dah kena careful dah. So at least time frame 4 hours tu boleh membuatkan kita untuk berjaga-jaga lebih awal lah. So that's why lah bila hari tu, bila keluar, break je yang ni, keluar sell signal kotak, terus admin kata dalam channel tu, dah keluar je lah data prep ni. Tak payah. Dia dah sampai selling buying climate lah. Orang panggil buying climate. Okay. So, jangan stick pada 4 hours semata-mata. 4 hours keluar sell, jual. 4 hours, no, bukan. Gabungkan ke semuanya SOP yang nombor 4 SOP tu. Okay. Sorry lah, tak boleh tengah banyak sebab hari ni makan structure je. Kalau tengah banyak sampai subuh ni. Sorry. Kalau keluar sell kotak tapi tak sempat cut loss, kita hold. No, tak boleh. Ini tak boleh. Kita kena ada trading plan. Nak masuk satu-satu counter, tolong ya, kena ada trading plan. Masuk sini, nak TP-nya area sini, cut loss-nya sini. Kena follow. Kena dah ada rigid punya trading plan. Dan kena follow. Kalau break je harga sini yang mana cut loss area yang kita nyatakan, terus exit.
Jangan fikir panjang. Kenapa kita tandakan sini adalah exit cut loss? Bukannya cut loss sebit dua, tak apalah, cut loss sebit dua lah, janji tak rugi banyak. Jangan. Itu bukan trading yang proper. Kita cut loss sebabnya kita kata, apa reason? Kita kata, ini adalah harga cut loss aku. Oh, sebab bila harga mencapai kawasan ni, dia akan berlaku pertukaran trend daripada uptrend jadi downtrend. Ya, ayat kampung patah trend. So kalau aku tak cut loss, jauh lagi lah trend tu akan jadi downtrend ke bawah. So aku cut loss kat sini. Yes, stick on that. So tak boleh. Kalau keluar sell kotak tapi tak sempat cut loss. Tak. Oh, itu merujuk ada 4 hours. Yang saya terang tadi lah. 4 hours keluar sell kotak, jangan terus nak kata terus out. Tengok dulu SOP nombor 2, trend line-nya macam mana, structure-nya macam mana, dynamic-nya macam mana. So kalau semua tu masih lagi follow, abaikan dia. Sebabnya time frame daily tak keluar lagi sell dan seterusnya weekly pun tak keluar lagi sell. So mungkin dia akan jadi keluar balik buy dekat time frame 4 hours. Time frame lagi detail lagi. Time frame daily kot. Time frame lagi detail lagi bagus. Okey. Sekarang dah 10.30. Setakat ni faham ke? Saya kena duduk popek ni. Okey, ini gambar seterusnya. Nampak kan? Dia buat, ini gabungan lagi lah. Gabungan beberapa lagi daripada penurunan. Daripada penurunan, lepas tu ni kan dia naik, turun, dia buat structure. Lepas tu tengok ni, bila dia tanda ni, end of uptrend. End of uptrend, start of downtrend. Sebab apa? Ni, dia break. Dia break tu. Dia break. Kan nampak bentuk dia ni? 1, 2, 3. Bentuk dah jelas downtrend. So, teruslah dia buat downtrend lagi ke bawah. Okey. Gambar ni faham beginning of uptrend. Kenapa dia kata beginning of uptrend? Ini downtrend, turun. Okey, dia turun. Lepas dia naik batas balik. Dia turun balik. Dia naik atas, melepasi line tu. Complete lah struktur uptrend. Beginning of uptrend. Lepas tu, sini apa dia ni? Layan sampai patah. Ni maksudnya layan sampai patah. Sekarang ni, dah patah. Keluar sajalah kita. Dan kenapa kita nak risau? Kita berendam dalam hijau, kita masuk dekat area sini. Ini maksudnya. Berendam dalam hijau, kita layan sampai patah dan insya-Allah kita still lagi profit walaupun jadi apa-apa pun. Dan kita dah jaga kita punya trailing stop. Yang kita tak naknya kita masuk dekat sini, ini masalah. Masuk dekat sini, lepas tu bila dia jatuh, dah tension. Dah cuak. Lepas tu mulalah teknik harapan timbul. Naik balik ni. Yes, tak inafikan, boleh naik. Tapi masalahnya bila? Setahun, 6 bulan, 8 bulan, dan what happen kepada 8 bulan kita tu? What happen kepada setahun kita tu? Kita dah rugi masa. Disebabkan itulah, disebabkan kita punya kecuaian. Okey. Gambar ni faham Okey, setakat ni faham ke? Berkenaan dengan structure, kelas ni siapa yang faham, dia akan faham lah berkenaan dengan kita kata patah trend, kita kata structure masih lagi uptrend. So, hasil daripada kelas ni juga, you all wajib, maknanya you all boleh melukis. You all kena boleh melukis. Ni, gambar ni. Ni gambar ni. Boleh melukis dekat cat. Macam yang ni saya dah buat tadi tu. Ni. Tarik daripada bawah sampai ke tertinggi yang terdekat. Lepas tu turun kepada penurunan yang terdekat. Lepas tu tarik lagi. Main tarik. Lepas tu bila kita tarik, kita boleh nampaklah struktur tu yang macam ini. Dan kita boleh klasifikasikan dia downtrend, uptrend, dan patah trend. Sekian. Okey. Dan kalau siapa yang biasa biasa nampak lah, ini orang kata head and shoulder
failing wage, rising wage, flat, pennant, consolidation, triple bottom, triple top. Aduh, banyak lagi ni. Ini beberapa saja. Ini beberapa saja. So banyak lagi. Ini antara market struktur yang berlaku dekat market yang bila digabungkan, contohnya macam flag ni. Contohnya macam flag ni, bila gabung kita nampak macam flag kan? Macam ada tiang bendera, pasal ada bendera. Padahal dia adalah hasil daripada struktur yang kita duduk belajar ni. Dia buat Z dan dia break. Sama je tu, dia break. Kan dia break, dia patah trend tu kan. Ayat kampung patah trend tu. Dia daripada downtrend, tiba-tiba dia patah trend. Nak pergi ke atas. Okay, contoh. Ni. Ni kan dia turun. Kan dia patah trend ke bawah tu. Break bawah. Ni pun sama juga. Dia pergi, dia break atas. Patah trend, downtrend. Pergilah uptrend. Okay. Kenapa saya nak kata macam ni adalah untuk nak mengelakkan kita daripada menghafal buta semata-mata. Maknanya hafal gambar. Oh, gambar macam ni. Okay, dia macam ni. Macam ni. Kita hanya buta menghafal. Tapi padahal kita tak tahu apa yang berlaku sebaliknya. So that's why lah kita terang cara kampung. Trend je lah. Struktur, dia patah. Sama juga yang macam ni macam ni. Ni macam ni. Sama juga tu. Kan jelas tu kan? Kejelas dia dah patah trend tu. Ni. Sama ya. Walaupun kita tak tahu, oh itu adalah head and shoulder. Walaupun kita tak tahu. Yalah kenapa head and shoulder? Ni kan bahu ni kepala. So ada head and shoulder. Walaupun kita tak tahu, tapi at least kita dah boleh react. Andai kata chart tu berbuat demikian. Sama juga yang ni. Ni pun sama juga ni. So bila dia break ke atas ni, dia pergi ke atas. Bila break ke bawah, dia pergi ke bawah. Sama je. So kita tak perlu nak orang kata rasa risau sebab kita banyak lagi tak tahu ni, nak hafal struktur tu lah, pennant lah orang sembang. Kan dalam grup tu dia kata flat lah, gini lah, triangle lah, wedges, macam-macam kan. So last kali kita pun pening. Aduh, apa benda ni? Banyaknya aku kena study. Tak payah. So, itu kemudian lah nak pergi hafal, tak salah. Cumanya untuk permulaan, tak perlulah terus nak menghafal chart pattern sekian-sekian. Tak payah. So, masterkan dulu yang apa yang kita duk belajar pada hari ni. Ni je. Masterkan yang ni. Nampak simple tapi sangat powerful. Masterkan yang ni sebabnya hasil gabungan ni lah akan keluar yang macam ni. Hasil gambar ni bila digabungkan akan keluar macam ni. Hasil gambar tu lah akan keluarlah wave-wave yang sekalian. Wave, Elliott wave lah, apa bagai lah apa semua. Tapi asasnya ni je. Ni je asasnya. Kalau digabungkan lagi apa semua, keluarlah yang macam ni bagai. Semua ni. Sama. Semua ni hasil daripada struktur yang macam ni. Ini adalah struktur uptrend. Ini adalah struktur uptrend dan ini adalah struktur downtrend. Dan ini adalah struktur sideways. Yes. 3 ini sahaja. So, biar kita master, kita boleh melukis, kita boleh tahu, dan sekarang kita boleh react dekat mana patah trend, dekat mana trend tu nak jadi uptrend. Patah trend, jangan ingat uptrend saja. Patah ni, patah trend, maksudnya dua lah. Patah trend uptrend ataupun patah trend downtrend. So dalam channel, bila admin kata patah trend, admin tak sebut patah trend downtrend. Yelah nak suruh biar study sikit lah. Mana kita tengok gambar, oh ini downtrend ni. Oh, admin sebut patah trend. Oh, maksudnya dia daripada downtrend, patah trend downtrend ni. Nak ke mana? Nak ke uptrend lah. So kita tak nak lah orang kata bagi sebiji-sebiji. Sebabnya satu, tak nak jadi buy call. Nombor 2, nak suruh bagi you all at least tengok chart lah, bagi study lah. Dan boleh tanya dekat situ. So patah trend, kena tengok ada 2, patah trend uptrend ataupun downtrend. Okay, so faham ke? Alhamdulillah faham. Lukis-lukis trend line pakai shadow ke body. Ini dah kelas trend line. Hari ni kita tak sembang trend line. Trend line loser ya.
Trend line lusa kita sembang sampai lebam trend line. Nak tarik daripada mana ke mana, body ke body ke, shadow ke, trend line atas, trend line bawah, trend line weekly, daily, monthly, lusa kita sembang. Gitu. Okay, hari ni kita nak sembang berkenaan dengan market structure. Benda yang sangat simple bagi mata orang tapi sangat powerful. Sangat powerful. Siapa-siapa, saya boleh katalah setakat pengalaman, siapa-siapa yang pegang trading based on market structure, insya-Allah dia boleh buat duit dengan amannya dalam market. Boleh tengoklah nama-nama besar, tak kisahlah siapa, orang putih ke mana ke, nama-nama besar yang dalam dunia trading yang based on technical analysis, memang diorang memang pegang market structure. Yalah sebabnya structure tu yang sebenarnya dalam technical analysis tu. Tapi kalau kita boleh faham, oh ini adalah uptrend, oh ini adalah patah trend, ini patah trend untuk nak ke uptrend. So kita anticipate awal, kita masuk kat situ dan kita naik, kita belayar saja. Sampailah dia patah balik uptrend untuk jadi downtrend, kita TP. Itu saja permainannya. Permainannya itu saja. Ditambah lagi kita ada pula Indi sebagai pembantu untuk bagi guideline. Oh, dia keluar balik buy lah, apalah. Itu kelas yang kita akan tegang berkenaan dengan Indi lah. Okey. So setakat ni ada soalan? Setakat ni adakah faham? Setakat ni adakah mana-mana yang tak faham? So boleh tanya. Kita spend sampai pukul 11 ni adalah untuk Q&A. So itu saja penerangan yang saya nak terang malam ni. Saya tak nak terang banyak-banyak, saya tak nak terang complicated. Yang paling penting adalah kefahaman. Walaupun kalau kita sembang lah, contohlah kawan kita ni dia belajar advance, contoh dekat universiti ke sampai ambil PhD lah ke, sebagai contoh PhD dalam technical analysis ni, mungkin dia ada term dia ada term sekian, dia punya macam-macam lah kan. Tapi kita ni kampung, kita pun tengok, sekali kita tengok, ni dah patah trend, ini cantik ni uptrend. Kita dah boleh nampak dengan pandangan kita satu gambaran lakaran uptrend, lakaran downtrend, lakaran, kalau dia sampai sini dia dah patah trend, kalau dia sampai sini dah patah trend nak naik ni. Kita hanya sembang cara kampung macam tu. Tak kisah, jangan malu, jangan segan. Yang penting adalah outcome, yang penting adalah result. So kalau kita boleh sembang cara kampung, kita pun faham cara kampung, tapi kita boleh menghasilkan result yang konsisten profit, alhamdulillah, okey je. Sebabnya benda ni berlaku kepada saya sendirilah. Sebelum ni pada tahun 2012 cubalah pergi study, sebelum ni pergi belajarlah technical analysis yang berkenaan dengan elliott wave semua. Memang tak faham. Dia punya rasa berat je kepala. Tak faham lah. Dalam wave ada wave. Pening. Pening. Saya tidak menafikan berkenaan elliott wave. Tak masalahnya elliott wave ni memang terkenal dengan susah nak faham. Tapi dia terkenal dengan sangat bagus untuk nak buat prediction. Tapi terkenal dengan susah nak faham. Bahkan memang orang buat study dah. Elliott wave ni boleh katakan 90% lah orang tak faham. 90% tak faham. Tapi lama kelamaan bila duk tengok chart apa semua, so nampaklah berkenaan dengan structure sedemikian yang apa yang sampaikan pada malam ni lah. So bila jumpa balik orang yang dalam dunia elliott wave ni, cubalah cakap. Okey, dia tanyalah, kau trade macam mana, pakai apa? First memang pakai market structure. Okey, dia kata, okey, aku tu market structure. So macam mana? Saya pun cuba terang cara kampung macam tadi lah. Dia kata, inilah yang kata dalam part of elliott wave. Dia kata, elliott wave sekian apa semua. Saya pun kata, aku tak tahu. Yang aku tahu macam ni je, cara kampung. Dia kata, Allah, tak kisah dah. Yang kau faham macam ni, okey dah ni. Tak ada masalah. Tak perlu nak complicated sangat. So, sama juga kepada semua. Jangan anggap apa yang kita duk faham tu, ialah cikai ke apa semua. Yang penting, boleh aplikasikan dekat chart. Cuba buat backtest. Satu backtest. Yang paling powerful apa dia? Future test. That's why lah chart dalam channel Easy Trade
Mana ada cat yang admin post yang back test? Tak ada. Semua cat tu kita tunjuk future test. Yang mana kita tunjuk apa maksud future test? Kita cuba buat prediction dia nak pergi ke mana. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, bukan nak pergi ke mana. Tak, sebab sana kita tak cakap nak pergi ke mana ke semua. Tak boleh, salah. Semuanya kita tunjuk cat-cat yang potensi untuk nak naik. That's why lah macam sebelum ni kita dapat komen lah, orang komen alah benda dah naik, bolehlah nak post apa semua. So bagi saya tak ada masalah orang yang nak berkata sedemikian, tak kisah orang nak kata apa-apa pun, cumanya saya tak nak orang salah faham yang mana sekali menyebabkan dia tak nak belajar, dia tak nak tahu apa benda sebenarnya. So that's why sekarang ni kita buat pendekatan, kita ambil balik cat-cat, gambar cat yang lama kita post sebelum ni, kita kepilkan sekali. So nak menunjukkan bahawasanya dulu lagi kita dah share dulu lagi kita dah share cat ni. Tapi macam mana dah tak ramai orang tanya apa semua, sekarang ni dah naik. So kita nak tunjuklah bahawasanya dah berlaku kenaikan yang kita dah predict sebelum ni. So bukan nak kata hebat semua, tidak. Ini ilmu pun Allah yang bagi. So that's why lah kita share kepada yang lain. Cumanya nak share tu sebabnya nak suruh biar yang lain semua faham juga. Faham, biar betul-betul boleh master lah. Master dah sampai boleh hajar orang lain, insyaAllah. Nak tunggu di Malaysia, insyaAllah. Di Malaysia tu insyaAllah kita sekarang dalam proses dengan broker lah. Dan bila nanti kalau nak duduk bawah, nak jadi admin, jadi advisor, you all, team kita orang akan buat different lah. Kita tak nak orang kata sekadar duduk di advisor, tak nak. Kita nak create orang yang boleh pandai baca sendiri, boleh siap boleh ajar orang lain lah, senang kata. Gitu. So kita tak nak macam biasa kan, tunggu by call je apa semua. Tetap kita akan bagi juga, cumanya at least you all pun sama-sama powerful. Sebabnya saya sendiri pun nak juga something daripada you all. Ada benda yang you all nampak yang saya tak nampak. Sebagai contoh yang you all duk tanya cat-cat apa semua tu, ada je yang saya ambil, memang ada. Saya ambil lah, cantiknya cat ni, kenapa tak perasan sebelum ni? Alhamdulillah. Jadi daripada you all juga, you all tanya cat apa semua, you all tanya soalan yang mana dengan soalan tu menambahkan lagi kefahaman kepada tim kita orang. So it's not one way punya communication. Pembelajaran ni dia two way. Yang mengajar dan yang diajar, dua-duanya dapat manfaat yang sama. InsyaAllah. Okay, ada soalan ke? Kita ada lagi masa 10 minit. Ada soalan ke berkenaan kelas malam ni, berkenaan dengan market structure? Ayat macam kelas kan, patah trend, layan trend, tu je lah ya kampung. Okay, so faham ke? Agak semua faham lah. InsyaAllah. Ada soalan ke kakak ni? Senyap je ni, aku tak dengar. Okay, ada soalan? Ada nak tanya? Ada yang tak faham, tak jelas kat mana? Sangat jelas. Alhamdulillah. Good. So, apa yang you all perlu buat sekarang ni adalah pergi ke chat. Macam mana nak pergi ke chat tu? Tak susah pun. You all sekarang ni lagi mudah tau. Apa yang kata lagi mudah? Setiap hari kan admin share chat, share counter. So ambil yang di-share tu, masuk dalam watchlist. Dan tengok, kenapa dia tunjuk counter ni ya? Apa yang ada pada counter ni? Okay, setakat ni you all belajar pada pasal market structure. Cuba lukis. Oh, patutlah. Oh, structure dia uptrend. Oh, patutlah structure dia baru nak buat uptrend. Kat situ pun you all dah dapat satu kefahaman. So setiap hari kan berpuluh chart yang dikongsikan dekat channel Z-Trade tu. So muntahlah you all buat market structure tu. Muntah nanti lukis tu. Lukis semua. Dan bila lukis tu, biarkan lukisan tu. Tak payah nak padam-padam. Dan kalau nak contoh lah, nak verify, boleh je send dekat channel tu balik, tanya, betul ke? Ni apa semua? Saya lukis ni. Tanya je, saya ada masalah. So akan di komen lah. So tim admin akan komen lah. InsyaAllah. Kita buat interesting lah belajar. Dan ajaran ni
tak ada masalah, boleh nak ajar pada semua orang. Tak ada masalah nak langkah bendul ke, tak ada. Ajarlah kepada semua orang, biarlah orang lain lagi faham. Benda ni ialah out there, banyak yang nak belajar tapi mungkin kurang kemampuan ke apa semua. So that's why kita buat satu cara macam ni. At least boleh dapat ilmu, daripada masa sama boleh menderma. So that's why kita set minimum RM10. So insyaAllah orang mampu lah RM10. So kalau tak mampu pun, kalau tak mampu boleh PM lah apa, cakap lah dekat channel tu semua, nanti tim ni PM lah. So tak mampu lah RM10 nak bayar, tapi nak belajar juga, cakap nanti kita bagi sumbangan, bagi video free ke apa semua. So sampaikan ilmu ni kepada yang lain, makin kita sampaikan, kita ajar orang lain, lagi jelas kita faham. Macam mana kita nak tanda, macam mana kita nak tahu bahawasanya ilmu kita ni kita betul-betul faham? Tandanya ialah kita boleh belajar orang lain, kita boleh ajar orang lain. Ajar orang lain dan orang lain tu faham, insyaAllah. So ilmu berguna, bila kita meninggal nanti kita akan dapat hasilnya, insyaAllah. Dapat ilmu. Okey, Alhamdulillah. Ada buat buku? Tak ada. Sebenarnya tim admin dan saya sendiri, kita orang ni ada kerja hakiki kita orang. So ini adalah sambil-sambil je. Cumanya nanti insyaAllah lah, nanti bila semua dah okey, okey apa semua reminder semua, nanti kita orang admin sendiri pun akan reveal lah siapa sebenarnya kita orang ni semua ni. Sebab ada sebab lah kenapa kita orang tak reveal kan, sebabnya dia melibatkan dengan kerja yang kita orang buat sekarang ni lah. So benda ni kita buat sambil-sambil. Buat buku tak buat. Kalau ada orang nak menulis lah, yalah, nota-nota tu kan. InsyaAllah nanti kalau ada dah makin, yalah, tim pun ada ramai. Sekarang ni pun kita ada tim dalam 7 orang. 7 orang. So kalau compile-compilekan dengan nota tu, nanti kita boleh edarkan e-book ke juga, insyaAllah. Okay, so kita dah sampai pukul 11. So dengan ini maka berakhirlah kelas berkenaan market structure pada malam ni. Dan insyaAllah kelas-kelas yang kita dah buat ni kita akan buat ulangan kepada orang yang nak berulang ataupun orang yang baru nak join. Memanglah dia boleh tengok video, tapi mungkin penerimaan tak sama seperti live. So insyaAllah kita akan mulakan. Dan saya harap kelas-kelas yang seterusnya, contohnya lusa, tulat, seterusnya nanti kan. So jangan miss lah. Sebabnya itulah kesinambungan daripada bermula pada hari ini. Kesinambungan lah sekali sampailah kita boleh faham macam mana cara uji trade. Kita baca chart. Okay, so kalau tak ada soalan, dengan ini saya akhiri kita punya kelas malam ini. Dengan tasbih, kifarah dan surah Al-A'raf, dan kita doa ya. Okay. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kefahaman kepada kami, ya Allah, dalam mendalami ilmu teknik analisis untuk memahami dalam pasaran saham ini, Allah, agar ia membuatkan kami trading dalam saham dalam keadaan selamat dan mengurangkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dan konsisten dalam buat profit, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau buatkanlah ilmu yang kami dapat ini berguna untuk kami dan kami dapat sampaikan kepada yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau janganlah buat dengan ilmu yang kami dapat ini membuatkan kami sombong, membuatkan kami riak, membuatkan kami takbur dan membegah-begah kepada yang lain, ya Allah. Dan tidak ada daya dan kuasa kami, ya Allah, hanya melainkan
kudrat daripada-Mu ya Allah, memberikan ilmu ini kepada kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau buatkanlah dengan melalui trading saham ini membuatkan kami lebih dekat padamu ya Allah, lebih mengenalimu ya Allah, dan tidak membuatkan kami lalai daripada mengingati akhirat, yang mana satu tempat perakhiran yang terakhir bagi kami ya Allah, yang kekal abadi selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau permudahkan urusan kami, ya Allah, dan trading saham ini, ya Allah. Engkau permudahkan urusan kami, ya Allah. Biarlah kami dapat mencari sedikit, sebanyak rezeki yang kami dapat untuk memberikan kepada orang-orang yang memerlukan di bawah nafkah kami dan kepada orang-orang lain, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau bukakanlah hati kami, ya Allah. Kuatkanlah daya ingatan kami, ya Allah. Berilah kebijaksanaan kepada kami, ya Allah. Dan berikanlah ilmu-ilmu yang kami tidak tahu, ya Allah. Yang mana ilmu-ilmu itu dapat memberi guna kepada kami dalam pembacaan chart, dalam teknik analisis mana-mana chart, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Okay. So okay, kita jumpa next class insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi.